Hari ini AMK memanggil satu sidang media untuk menjelaskan isu berkaitan dengan polemik bendera Sang Saka Malaya. Angkatan Muda Keadilan ingin memberikan respon balas ke atas polemik mengenai Sang Saka Malaya yang kini digembar-gemburkan oleh media, UMNO, Barisan Nasional dan juga penggiat cyber. Isu ini dilihat bermula apabila ada beberapa anak muda yang mengibarkan bendera Sang Saka Malaya sewaktu Perhimpunan Aman Janji Demokrasi pada malam 30 Ogos 2012. Insiden ini kemudiannya dipolemikkan melalui media, khususnya utusan Malaysia yang pada hari ini juga telah menyiarkan keberkaitan ciptaan bendera tersebut dengan seorang pimpinan AMK Pusat. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ketua Umum Keadilan, Datuk Seri Anwar, tidak ada sebarang cadangan pun untuk menukar ganti jalur gemilang dengan Sang Saka Malaya. Apa yang berlaku cumalah manifestasi suara anak muda yang cerah fikiran dan tajam pengamatan sejarahnya dalam meraihkan sumbangan dan semangat tokoh-tokoh kemerdekaan yang didiamkan oleh buku-buku teks sejarah seperti almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi, almarhum Isa Haji Muhammad atau Pak Sako dan lain-lain lagi. Sejarah telah menunjukkan bahawa elemen merah putih di dalam Sang Saka Malaya ini merupakan antara cadangan awal gabungan politik pertama di Tanah Melayu, iaitu Putera AMCJA yang dipimpin oleh Dr. Burhanuddin dan Tun Tan Cheng Lock untuk dijadikan bendera negara selepas kemerdekaan berjaya diraih. Jangan kita lupa Putera AMCJA dipelopori oleh Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM. Pimpinan Dr. Burhanuddin, parti pertama tanah air yang berani menggunakan slogan merdeka sebagai semboyan perjuangannya. PKMM kemudiannya diharamkan oleh British dengan endorsement oleh UMNO. Sungguh pun begitu pada 1949 dengan perkenan Majlis Raja-Raja, inisiatif untuk melakar bendera baharu untuk Tanah Melayu telah dimulakan dan lahirlah bendera Tanah Melayu setelah reka bentuk bendera tersebut mendapat kelulusan daripada Raja George ke-6 pada 19 Mei tahun 1950. Pada 31 Ogos tahun 1997, ia telah dimasyhurkan dengan nama Jalur Gemilang dan status Jalur Gemilang sebagai panji-panji negara terus kekal tanpa pertikaian sehingga ke hari ini. AMK memberikan penegasan bahawa isu ini tidak mempunyai asas untuk dipolemikkan sama sekali. Apa yang jelas, isu ini cuba diperbesarkan seolah-olah menjadi satu isu yang berpotensi mengancam keselamatan negara. Di saat Perdana Menteri menyeru generasi muda mempunyai fikiran yang terbuka dan harus menerobos sempadan kemustahilan, adalah sesuatu yang dangkal apabila ada generasi muda celik sejarah ditekan hanya kerana mempunyai idea yang berbeza dalam menilai dan mengiktiraf sejarah. AMK juga merasa pelik apabila wujud laskar-laskar cyber UMNO Barisan Nasional yang kononnya mengaitkan Sang Saka Malaya dengan pengaruh negara-negara jiran. Justru AMK ingin mencabar UMNO sekiranya mereka melihat elemen Sang Saka adalah satu ancaman, maka UMNO harus menukar lambangnya Sang Saka Bangsa berkuat kuasa serta-merta kerana jelas terbukti bahawa hanya UMNO sahaja parti yang menggunakan elemen Sang Saka selaku lambang rasminya sejak awal penubuhan sehinggalah ke hari ini. Ya, dia reka pada tahun 2007 sebelum beliau menjadi Timbalan Ketua Penerangan AMK. Dan saya percaya rekaan itu adalah pandangan beliau dan manifestasi beliau sebagai seorang anak muda yang ingin memberikan suatu retrospeksi, satu penilaian sejarah, dan saya percaya elemen Sang Saka itu, elemen merah dan putih itu dijadikan sebagai satu asas kepada rekaan beliau. Cuma pada hari ini utusan mengaitkan sebagai pimpinan kanan AMK dan sebagainya, saya fikir oleh kerana beliau sekarang sebagai Timbalan Ketua Penerangan AMK, apa yang beliau lakukan pada tahun 2007, saya fikir tidak mempunyai sebarang masalah dan tidak harus dikaitkan dengan pendirian sayap pemuda Parti Keadilan. Boleh jelaskan bagaimana idea dengan contoh boleh berada pada malam ambang merdeka, bendera yang ditinggalkan oleh rekaan sendiri? Saya kurang pasti, tetapi kalau saya melihat perkembangan di blog dan juga di Facebook, rekaan beliau seawal tahun 2007 itu berjaya mencuri perhatian beberapa kelompok generasi muda, yang mana kemudiannya kalau tidak silap saya, setiap hari kemerdekaan akan ada blog-blog ataupun
laman-laman media sosial ini yang menyiarkan rekaan-rekaan tersebut berdasarkan kreativiti masing-masing. Dan kemudiannya ada kumpulan anak muda yang pada program janji demokrasi yang lalu telah pun mengibarkan dalam bentuk yang fizikal. So saya fikir ini adalah satu manifestasi protes, dan protes ini berlaku kerana saya yakin sambutan kemerdekaan ini sometimes dia over politicize, dia terlalu dipolitikkan. Sampai kalau saudara teliti dahulu dari segi istilah, dari segi lagu, dari segi tema dan sebagainya, seolah-olah menjurus kepada menyokong parti-parti tertentu, dan dalam hal ini Parti UMNO Barisan Nasional dalam sambutan kemerdekaan. Maka sudah pastilah kelompok-kelompok orang muda ni yang mengetahui latar belakang sejarah, merasakan perlu untuk melakukan satu tindakan dalam bentuk protes, dan akhirnya saya yakin ini kemungkinan mendorong kelompok anak muda ini untuk mengibarkan bendera tersebut dalam bentuk yang fizikal, bukan sekadar di dalam laman web ataupun dalam blog sebagainya. Ya, saya tak dapat salinan. Kalau ada boleh tunjuk, kerana saya tak tahu kalau ada risalah-risalah dibuat. Kerana sepanjang yang saya maklum, hanya bendera dan gambar itu saja yang dilihat di dalam media barulah, bukan jadi risalah. Jadi dia MK tidak menyokong langsung untuk mengubah bendera Malaysia. Ya, pendirian kita jelas. Soal tukar tidaklah. Tapi soal nak kibah, saya fikir tiada masalah. Kerana kita tidak boleh menghalang ekspresi kan, untuk mereka melakukan satu perkara yang sebenarnya berlandaskan sejarah. Dia bukan seronok-seronok nak kibah. Tapi kalau kita lihat gambar misalnya yang kita print, ini adalah contoh gambar National Flag for Malaya. Ini sejarah lama. Yang saya sebut tadi soal apa ni? AMCJA dan Putra. The Malayan Left Wing Organisation, AMCJA and Putra have decided on a design for a national flag for Malaya. So, dan dia gambar asalnya begini, yang dicadangkan lah. Jadi saya fikir kalau misalnya katakan kita nak sebut ataupun nak serang mereka yang mengibarkan bendera yang punya elemen ini sebagai orang yang anti kepada nasionalisme ataupun semangat patriotik, saya fikir itu adalah satu perkara yang tidak ada asas sama sekali. Saya yakin orang-orang muda yang berani ini, kasih sayang mereka kepada negara ini cukup tinggi kerana mereka memahami sejarah. Dan sebab itulah bendera-bendera Singapura, bendera Indonesia, bendera malah bendera UMNO sendiri, dan sebanyak ingatan saya bendera PAS pun ada elemen ini, merah dan putih, sang saka ini. So inilah yang pada saya mempengaruhi dinamisme sejarah pada waktu tersebut, perjuangan untuk menuntut kemerdekaan dan sebagainya.